lebih capai kemenangan dalam Islam apabila ramai manusia yang peluk Islam. Itu maksud apa yang penulis cuba nak cakap tentang arti kemenangan Islam. Dia kata kat sini dia ambil hujah yang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah An-Nas tentang maksud kemenangan. Itu firman Allah bahawa kemenangan Islam bermula daripada pertolongan daripada Allah, dan apabila capai kemenangan, ketika itu manusia datang kepada Islam secara beramai-ramai. Dalam surah An-Nas ayat 1 sampai 3, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, yakni semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Mekah dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah beramai-ramai, maka ucapkanlah tasbih dan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya dia amat menerima taubat. Di kat sini dia kata manusia yang datang kepada Islam ramai takkan terhasil kecuali dengan kejayaan nak pamerkan keindahan Islam tu lah. Jadi orang Islam memegang tampuk kekuasaan seperti parti Islam yang menang pilihan raya, parti Islam yang berjaya membentuk kerajaan, sesebuah kelompok Islam yang memegang kekuasaan politik, benda tu tak melambangkan bahawa dah capai kemenangan Islam. Dia kata, dia bagi reason pula, ini disebabkan oleh golongan Islam yang berkuasa tak semestinya berjaya nak dekatkan manusia kepada Islam pun. Walaupun dia berkuasa, dia tak semestinya boleh dekatkan manusia dengan Islam. Malahan dah terjadi banyak dalam sejarah bahawa golongan Islam yang berkuasa menjadikan manusia membenci Islam, sedangkan waktu mereka tak berkuasa, Islam semakin disukai oleh manusia. Dalam Al-Quran dipamerkan bahawa kekuasaan adalah soal hadiah daripada Allah, yang Allah berikan kepada siapa yang dia mahu, dan cabut kekuasaan itu daripada siapa yang dia mahu. Surah Ali Imran ayat 26. Tengok jalan lah. Tuh. Jadi kata benda tu lagi cantik bila parti Islam tu menang dan dia berjaya pamerkan keindahan Islam tu, dan dia buat ramai manusia masuk ke Islam. Benda tu lagi cantik kalau mereka menang. Tapi masalah dia, bila mereka dapat kuasa, mereka tak jadikan peluang tu nak pamerkan keindahan Islam. Golongan ini walaupun kelihatan berkuasa, nampak berkuasa, tapi hakikat dari mereka daripada kalangan yang kalah oleh Islam. Macam kita cakap tadi, di kemenangan tu macam mana mendekatkan manusia kepada Islam. Walaupun mereka menang, pada hakikat dia nampak mereka menang, tapi sebenarnya mereka kalah. Sebab dengan kekuasaan peluang yang ada, mereka tak mampu nak tarik umat manusia kepada Islam. Lebih parah lagi jika kekuasaan itu menjadikan mereka gagal urus kerajaan dengan baik. Akhirnya bagi implikasi buruk kepada Islam tu pula. Kita tak nampak pula bila nama parti memperjuangkan Islam tu sebagai orang kata mereka orang kata bersifat individu. Sebab mereka guna nama Islam tu, dia akan nampak kelemahan dari Islam, sistem Islam tu sendiri, agama tu sendiri. Padahal benda tu tak ada kena-mengena pun dengan agama. Yang pasal menang tak menang, kalau tengok balik yang surah Al-Fath, surah 48 Al-Quran, kira macam waktu tu orang Islam tak boleh nak buat haji. Tak boleh buat haji. Lepas tu nak kena balik, kena halau semua, kena mai tahun depan. Lepas tu macam Mereka dah mai dah kan. Mereka dah mai dah. Mereka jalan dan memang susah dia lah. Tu dia kata okey, dah ni apa kena balik. Lepas tu dan Nabi terima syarat yang mereka letak. Lepas tu waktu tu even Sayyidina Umar pun dia jadi macam dia persoalkan. Dia boleh cakap dekat Sayyidina Umar kan, kata betul ya ni. Kata sebab sebelum tu Nabi kata aku dapat mimpi kata kita akan buat haji. Lepas tu sahabat-sahabat dah mula persoalkan, bukan hang mimpi ke? Lepas tu Nabi kata aku tak kata tahu ni. Even benda tu pun bukan macam Nabi bukan spin. Apa tu orang Nabi katanya tu pun Sayyidina Umar dah jadi macam dia dah start persoalan dia dah sembang dengan Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar pesan dah, kalau hang tak mau segala amalan hang kena kira wipe off, baik hanya kata dah. Kira
sebab sebelum-sebelum tu pun ada masalah lah. Sebab macam jadi macam apa, sahabat-sahabat macam dah terlibat dengan macam-macam jenis trial lah. So bila main pada waktu tu depa dah extreme feeling lah. That's why depa boleh terkeluar cakap macam tu lah. Itu somehow lah. Dan benda tu digambarkan sebagai permukaan. Maksudnya digambarkan sebagai kemenangan. Padahal kalau kita fikir balik, benda tu bukan kemenangan pun. Yang tu lah. So macam mana nak kata ni kan. So kadang saya rasa masa tu sebelum Fatu Makkah kan, yang dia buat perjanjian dulu kata baru. Itu perjanjian Hudaibiyah lah. Saya takut perjanjian ni orang kata apa, diguna pakai untuk modal politik kan. Kita belum menang lagi. Kita tak kalah tapi kita belum menang. So ini ayat tu dah sendiri. Soal tu tak. Okey. Kemudian juga pun yang dua satu soal tu. yang terakhir Kemenangan parti Islam. Dengan Islam. Komen sikit. Boleh. Nak. Siapa ada komen nak daripada hentam. Dia bila kita kata kemenangan parti Islam. Ni spesifik lah pada PAS. Aku cakap oi. PAS. Boleh. cakap. Kita tengok memanglah sebelum ni orang kata okey PAS contoh di Kelantan, contoh model apa negara Islam, negeri Islam dan sebagainya. Tapi bila kita tengok balik tahap, bagi aku kalau Islam tu kalau kata dia nak menang, dia maksud dia menang daripada semua aspek. Bukan sahaja kepada penekanan kepada pelaksanaan hukum undang-undang suatu-suatu, tapi bab ekonomi, sosial, masyarakat, kebajikan rakyat dan sebagainya. Kan? Tapi sepanjang kita tengok 22 tahun PAS memerintah di Kelantan, memang kita tak nafikan ada banyak perubahan yang berlaku kan, daripada sistem komersial kepada sistem Islamik dan sebagainya itu ekonomi dan sebagainya. Tapi berapa banyak kemiskinan yang berlaku di sana, di negeri tersebut kan? Jadi kita tengok lalu update daripada sudut ayah, masalah kesihatan, masalah alam sekitar, kebalakan semua tu, kebalakan dan sebagainya. Jadi adakah itu yang Islam ajak kan? Sebab sebelum kalau kata kita tak ada kuasa, kita dah pegang negeri. Aku bagi pandangan aku sendiri, aku tak kisah wakil rakyat tu ataupun menteri besar tu humble tak mana pun. Aku tak kisah orang duk kagumkan sosok tubuh orang. Oh dia ni humble, dia ni boleh duduk dan sebagainya apa semua. Sebab yang tu dah benda tu dah lama. Dah ada memang sebagai seorang hamba, mana tu lagi kita kena hidup pun. Sebab itu adalah fitrah manusia. Hang tinggi mana pun last sekali hang tak hamba. Kan hidup tak kisahlah kan. Hang boleh je. Lepas tu orang lalu highlight ni contohlah pada PAS di Kelantan. Orang apa boleh imam sembahyang dan sebagainya. Itu wajib bagi setiap lelaki Muslim kan, solat berjemaah. Itu benda yang pelik, benda tu nak dikagumkan pula. Dia nak dikagumkan benda tersebut. Nak kagum pada sosok tubuh individu. Sedangkan dulu Allah yang hampa guru ni Abdul Aziz pun tak bagi orang kagum dengan dia kan. Keluarga dia pun memang tak bagi kan. Lepas tu orang sekarang bila dia dah tak ada, orang kata kagum dengan ini, zuhud dan sebagainya semua. Tapi tuan guru dulu dia berjaya ubah sistem yang guru tu pada adalah sistem-sistem yang dibuat dan apa bantuan-bantuan yang diberi yang dia bagi. Jadi aku cakap waduh mesti ini orang empat ni. Apa tu? Kan. Tapi sebab dah 22 tahun memerintah, dah ada kuasa. Apa yang dibuat daripada sudut kebajikan rakyat? Maksudnya bukanlah rakyat di Kota Baru, di Kubang Keria dan sebagainya. Kita tak perlu, kita bukan nak dambakan depa tu jadi macam KL, ada komputer, ada bangunan-bangunan tinggi kan, tapi kita kuasa kepada kebajikan rakyat tu. Keperluan asasi manusia tu, sumber air, makanan, kebajikan depa kan, bantuan apa semua dan sebagainya tu kan. Kalau kata betul lah okey kami dah handle dan sebagainya, tapi kita duk tengok update di Facebook, contoh macam Raja Syamri dan sebagainya tu ada mereka-nya di Kelantan masih lagi kan. Jadi kalau kata betul memperjuangkan Islam, ambilkan modul Islam sebagai pemerintahan, takkanlah terlepas saya tahu Saidina Umar itu gandum bagi kan, akan terlepas dulu benda basic.
Kan. Dia potong semua dalil. Dalil kemah. Dalil kemah. Kan. Tak ada orang nak defend tu. Aku tak puas hati lah. Ya, aku kena. Kan. Tapi macam tu lah bagi itu maksud dia. Kita jangan terlalu bangga dengan sosok tubuh seseorang pemimpin. Kan. Sebab kemungkinan memanglah sebelum-sebelum ni memang dia dah hidup macam tu. Hidup dia memang macam tu. Jadi bila dia hidup kan, kalau kita nak humblekan maknanya, contoh Mak Sabu pun still cucuk duit kat ATM. Awak tengok Facebook ni kan, sebab dia dah hidup macam tu. Jadi kita tak payahlah bangga dengan sosok tubuh, tapi apa yang dia buat, apa yang ditinggalkan. Kan selagi mana kata okey memperjuangkan parti Islam dan sebagainya. Tapi kebajikan tak jaga. Apa yang ditekankan, sebab ni maklumlah mungkin ada orang tak suka, tapi yang tengok pun seorang lah. Ikut amat. Worry lah tengok. Sorry. So tadi lu buat banyak kali. Sebelum PRU 14. Tengok pada sebelum PRU 14 tu ada seorang YB apa nama Ustaz Nasaruddin. Ustaz Nasaruddin Tantawi ke apa nama dia. Dan dalam parlimen yang ni lagi seminggu kot nak pilihan raya, dia membangkitkan isu kesihatan. Bagi daripada satu sudut mungkin orang ingat fikiran itu negatif dan sebagainya. Tapi kenapa baru sekarang nak bawa sentuh tentang kesihatan? Sebab adakah betul-betul nak sentuh tentang kesihatan ataupun saja untuk umpan PRU? Okey. Itu persoalan dia. Oh, dia persoalan dia. Kenapa sekarang? Kenapa tak dulu? Kenapa tak 10 tahun dulu? Kenapa tak waktu hang mula-mula jadi ahli parlimen? Adakah tapi kira sebelum tu duduk kan? Ada 355 dan sebagainya. Benda ni jadi bermusim lah. Takkanlah kita nak cakap benda tu bila ada kepentingan baru cakap, sedangkan benda tu adalah hak asasi rakyat kan. Jadi macam tu lah. Saya orang pangkah PSM aku. Tu sosialis kan. Satu lagi lah, ada ni tentang ada buku ni ada tentang ideologi dan sebagainya lah. Kalau ideologi Bab. last kali tu dia ada sentuh sekular dan liberal. Cumanya dia bukanlah explain lebih. Tak apa lagi tu ada orang pandangan aku, tapi apa betulkan dulu. Satu problem dia, contohlah yang kata kemenangan parti Islam tu adalah kemenangan Islam. First sebab dia guna nama. Itulah problem. Dia guna nama. Benda ni sebelum ni Dr. Daniel sebut lah. Baru-baru ni dia sebut. Dia kata contoh, kalau satu grup tu dia lawan rasuah. Tapi dia tak guna nama Islam. Tapi perbuatan dia memang lawan rasuah. Dia santuni orang-orang susah dan sebagainya. Yang tu perbuatan Islam, tapi dia tak guna nama Islam. So kita akan kata apa? Yang tu Islam lah tu. Kita akan kata Islam. Tapi contoh kalau satu pok Islam, tapi benda yang dia buat tu bukan Islam, takkan kita nak kata benda tu mesti Islam. Dia bukan pada nama tau. Dia bukan pada nama, bukan claim okey bocor bank bukan nama Islam tapi riba. Tak. Itu still lagi bukan Islam. Benda tu dia sebut. Macam tu satu guna nama. So terbalik tu dia akan terbalik kepada nama tu, bukan sekadar terbalik dekat grup. Okey. Yang kedua pasal tokoh. Nampak sangat bejat. Contoh. Yang ni aku bantai 3-3. Macam contohnya PH duk harap kat Mahathir saja. Dia itulah sampai 93 tahun. Pas pun tak ketinggalan. Contoh yang buat perubahan sebelum ni almarhum Tuan Guru Ni Aziz. So sekarang ni orang tanya balik, okey kan Tuan Guru dah meninggal. Perubahan apa nak buat? Tak ada. So macam hak yang sebelum ni kira duk ikut Tuan Guru lah. Kalau sekarang ni nak ikut Tuan Guru di awal, satu hari Tuan Guru di awal akan meninggal. So lepas tu apa nak ikut siapa pula? Apa nak tunggu pula Tuan Guru seterusnya pula naik. So bejat lah. UMNO jangan cakap UMNO tengok kepala atas, tengok PM dan sebagainya lah. Macam agak bermasalah kalau kita nak relate kepimpinan. Dan lah kali mangsa dia macam kawan dia cakap dia, mangsa dia rakyat lah. Macam tu. Betul. Tu mesti inopah. Kita memang mengalami ketirisan sebelum dia abang. Macam mana? Kita bersona dengan apa, dia bersyukur ke apa, tapi benda-benda yang kiri ni kita labu. Kita tak tahu. Benda macam kamu dah cakap tadi tu, benda jadi pelik. Benda tu biasa, tapi disebabkan dia tu satu figure yang ni, bila dia buat benda yang biasa pun orang kata benda tu tak biasa. Luar biasa. Nampak sangat masyarakat kita problematik. Masyarakat kita
masyarakat kita, contoh masyarakat kita sampai contohlah tak tolong orang susah, tak pergi sembahyang Jumaat, tak ada jadi imam. Masyarakat kita kebanyakan orang tak boleh buat tiga-tiga benda tu. So bila nampak seorang yang ada figure buat benda tu, masya-Allah, terus rasa macam benda tu karamah. Padahal benda tu normal. Benda tu biasa. Macam payahlah kalau semua benda hang nak supernatural kan. Tak boleh lah. Problem. Oh, habis. Wabi cakap. Toi. Okay. Yang tajuk terakhir, iaitu buku boleh merosakkan akidah. Ada soal? Apa dah? Buku boleh merosakkan akidah. Ya, rosak akidah. Dan juga chapter yang lepas tu dia sambung, buku bukan kitab suci. Dalam kedua-dua ni dia cuba nak cakap yang bila kita takut dengan perkara orang kata benda-benda yang macam buku ni boleh rosakkan akidah, unsur-unsur yang benda macam ni, kita dibomokkan perkara-perkara macam ni. Benda tu adalah perkara yang mendorong kepada pembodohan umat. Bodoh. Dia kata kat sini, kenapa nak takut membaca berbagai karya? Sampai satu tahap ada karya-karya tertentu tu dilarang terus dibaca. Bukan sekadar dilarang, malahan diharamkan daripada dijual. Makna karya tu kita tak boleh nak approach, nak azan apa? Azan apa? Tidak dapat dibayangkan jika tiada penterjemahan karya-karya Yunani pada era Abbasiyah dahulu. Tidak dapat dibayangkan jika tiada integrasi ilmu antara orang Islam dan orang Kristian pada zaman Khalifah Al-Ma'mun dahulu. Kemungkinan besar dunia pada hari ini tiada tokoh-tokoh Muslim yang hebat seperti Al-Qindi, Ibn Sina, Al-Khwarizmi, Al-Farabi dan sebagainya. Benda kat sini kata, kadang mereka tu tak baca pada karya-karya lain, tak ada integrasi ilmu, tokoh-tokoh ni tak ada, takkan ada. Cuma dia kata kat sini, dia katalah, dia kata macam tadi, kalau benda ni semua tak ada, orang Islam tak boleh nak dabik dada bahawa mereka sebagai sumber cedekan ilmu. Namun pada hari ini umat Islam boleh nak tabik dada atau bangga dengan nama mana-mana, dengan nama-nama tokoh Muslim ini. Walaupun hari ini umat Islam taklah menandingi keilmuan dan teknologi barat, tapi sekurang-kurangnya orang Islam ada sesuatu yang boleh dijadikan modal, iaitu mengatakan bahawa kewujudan teknologi yang dikembangkan oleh orang Islam sedikit sebanyak mempunyai pengaruh daripada tokoh-tokoh yang beragama Islam. Walaupun poin ni tak apa setuju, tapi dia cuba guna pada konteks yang sekurang-kurangnya daripada hasil daripada baca benda-benda buku tu, baca banyak-banyak karya apa semua, adalah tokoh-tokoh macam ni. Cumanya kat sini kalau kita nak berbangga-bangga dengan tokoh-tokoh dahulu, sampai bila? Sampai bila kita nak claim yang kita ni hebat dengan sejarah-sejarah dulu? Kita bukan Liverpool. Dah. Aku ignore sebab bola. So itulah masalah sekarang kan. Bila dia guna point tu, tak tahu sama aku tak apa setuju lah. Kita dengan perkataan dia kata nak mendabik dada, something yang kita kata beruntung, okey. Tapi something yang nak mendabik dada untuk zaman sekarang, aku tak rasa benda tu relevan pun. Kenapa nak mendabik dada? Kita kat mana sekarang ni? Yahudi dulu belagak. Dia tahu kami, keturunan kami banyak nabi-nabi. Belagak. Dan dia duk belagak dengan dia punya sejarah dia. Padahal dia terlupa dia grup mereka yang bunuh banyak nabi. Tu satu benda. So macam dia buta sangat dengan sejarah dia macam terlalu agung-agungkan sangat. Sampai satu tahap dia dah belagak, dia dah orang kata apa? Narcissism. Dia macam dia memang self-centric tu sangat. Lepas tu dia start dengan claim lah. Lepas daripada tu dia start dengan claim self-centric tu. Habis tu orang tak boleh nak kata apa kat depa je betul. So lah kali dia bawa kepada kemusnahan lah. Kira kalau tak macam mana, lepas daripada tu baru Allah Ta'ala pilih grup lain pula, menggantikan Yahudi sebagai khairul ummah kan, kiranya yang umat yang terbaik. Yang tu masalah dia. Dia start dengan self-centric. Tu. Ini bermakna takut dan menjadikan manusia takut membaca karya yang pelbagai dengan alasan kononnya ia boleh merosakkan akidah, tidak lebih kecuali mahu membodohkan manusia. Sedihnya manusia yang mahu dibodohkan itu adalah umat Islam, dan yang membodohkan itu juga adalah umat Islam.
Jika dibaca dalam Al-Muwafaqat karya Magnus Opus Imam Al-Shatibi, beliau ada menukilkan satu ayat Sayyidina Umar, wahai manusia, berpegang teguhlah kamu dengan syair kamu pada zaman jahiliah kamu, kerana ia boleh membantu kamu memahami tafsir kitab kamu. Dia kata ini menandakan dari sudut pengalaman para sahabat terdahulu, Dok Umar takut dengan karya-karya lain daripada Islam ni tak pernah berlaku pun. Malahan sahabat Nabi setahap Sayyidina Umar sendiri nak galakkan mendalami dan berpegang dengan karya-karya jahiliah kerana ia dapat bantu nak fahami Al-Quran dan Hadis. Maybe daripada sastra lah dia kata. Trigger. Sastra kan. Okey Ustaz, nak komen sikit lah. Ha. Sorry lah, interrupt banyak kali. Tu antara benda yang mungkin kot Billy Sinis cuba buat, dan juga beberapa page free read, Republic Buku cuba nak buat sebab nak kikih perasaan takut dengan nak baca. Ada yang kata apa macam mana belajar dengan baca saja ni berguru dengan setan dan sebagainya. Yang tu dalam itu hak yang jenis takut. Bila takut nak baca, takut rosak akidah. Nampak sangat lemah. Nampak sangat macam betapa macam kita kata asas tu tak kukuh dan sebagainya, sampai hang nak baca benda ni pun hang takut. Macam yang tu satu masalah juga Allah sebenarnya. Dari segi statement yang baca ni boleh merosakkan akidah kan. Mungkinlah yang sekali kita akan cakap pasal buku bukan kitab suci. Okey. Mungkin sentimen tu ada sebabnya kepada pembaca tu sendiri. Buku bukan kitab suci. Dia kata, so maksudnya kandungan buku tak semestinya benar. Puanji kata, Karya kandungan buku tak semestinya benar. Kandungan buku boleh diterima, boleh ditolak. Jadi tanggapan bahawa kandungan buku yang dibaca adalah benar boleh melahirkan keburukan yang banyak. Maksud dia kat sini, bila kita rasa baca buku semua benda ni, buku ni semua betul, tu kan jadi masalah. Tanggapan begitu menjadikan buku-buku yang tuduh sesat akan jadi takut dibaca dan dihalang pada disentuh. Dengan tanggapan bahawa buku itu adalah benar, sudah pasti akan menyalahi konsep Islam yang mengajak yang kita bincang tadi. Yang paling benar tu sekali Allah, kalam Allah. Selain daripada tu, semuanya ada benar, ada salah. Bila meletakkan tanggapan bahawa buku bukan kitab suci, bukan maksud kita tak perlu baca buku, tapi tanggapan ini perlu agar manusia baca buku nak guna akal dan fikir. kritis waktu baca. So sebarang fakta yang dikemukakan dalam sesebuah buku wajar dipersoalkan, dan hujah dikemukakan dalam sesebuah buku wajar dipertikaikan. Mempersoalkan fakta dengan mencari fakta-fakta yang lain, seterusnya dibandingkan dengan fakta dalam buku tersebut, iaitu mempertikaikan hujah dengan berfikir untuk menjawab hujah yang didahulukan dalam buku tersebut. Maksud dia, selalunya kita baca satu aliran. Kalau kita minat satu baca buku belah kanan yang kita suka, kita baca belah tu je, which is benda tu jadi benda tak berkembang. Sebaik-baiknya bacaan kita tu satu belah kanan, satu belah kiri, which is kita nampak comparison dia. Bila satu yang belah kanan tu cuba claim something, yang belah kiri tu cuba nak kritik benda tu. Kat sini baru kita nampak orang kata perkembangan hujah, perkembangan ilmu tu sendiri. Kita faham lah. Dan buku yang dibaca bukan sekadar untuk menambah maklumat, pengetahuan, tetapi ia sebagai penggerak akal untuk berfikir agar terus mencari kebenaran. Maksudnya kita baca ni bukan sekadar letak kepala betul. Sebab tu dia kata buku bukan semestinya betul. Dia sebenarnya kita baca ni sebenarnya untuk suruh kita fikir. Yang mana satu betul, yang mana satu kita kena terima, yang mana satu kita tak boleh terima. Jadi ia sebagai penggerak untuk kita fikir guna akal. Lepas tu kat sini dia ada aplikasi membaca ni. Begitu juga dengan guru. Kita tak boleh nak berguru dengan satu guru je. Sebab guru pun manusia, dia boleh jadi silap. Jadi guru tak semestinya benar, tapi kewujudan guru itu adalah perlu kerana ia dapat tambahkan pengetahuan. Guru adalah manusia, sudah pasti guru boleh jadi silap, dan dia boleh jadi bercakap berdasarkan hawa nafsu. Disebabkan guru adalah manusia, tidak heran ada keadaan guru bercakap tak pegang pada fakta, sebaliknya berdasarkan sentimen dan keuntungan peribadi. Mengenangkan hal itu, tidak wajar berguru dengan seseorang guru sahaja. Berguru biar beribu, biar seribu, agar ilmu yang didapati bukan sahaja daripada satu sudut. Mendengar hujah guru pertama tak maksud tidak makna guru kedua tak benar. Sebaliknya perlu mendengar hujah guru kedua dan menilai dengan akal yang diberikan Tuhan.
Maksud dia bila seorang ustaz ni cakap macam ni, kita dengar seorang ustaz cakap macam lain pula. Jadi tak boleh kata ustaz yang kedua tu salah sebab aku dengar macam ni. Patutnya kita compare apa yang kedua-dua ustaz ni cuba cakap. Cuma kat sini macam tadi kita kata tadi kan, sentimen benda yang boleh merosakkan akal tu, benda yang boleh merosakkan akidah tu sebenarnya dia takut bila akal yang menilai bukan secara membabi buta, tapi nilai dengan kecerdasan minda. Hindari kesalahan berfikir. Yang tadi kita cakap tadi pasal falasi dan mughalatah. Aku tak suka perkataan mughalatah ni. Cuma aku try Google tadi mughalatah, dia sama misunderstanding. Di samping membezakan antara penerimaan secara rasional dan emosional. Apabila akal sudah menilai, jangan abaikan faktor hati. Ini disebabkan Rasulullah sendiri pernah pesan agar manusia berfatwa dengan hatinya. Maksudnya kat sini akal dia cuba nak kata yang penilaian kita baca ni daripada akal dan benda yang kita nak terima ni dengan hati. Itu yang cuba dia nak katakan. Cumanya bila masalah tadi tu akal yang bila kita baca secara buta kat sini yang pasal falasi ni. Jadi boleh contoh sikit pasal falasi ni benda apa? Falasi ni deviate daripada perbincangan sebenar lah. Contohnya seorang tokoh orang tanya dia ataupun macam mana dia nak patahkan hujah orang lain. So fallacy logika setakat yang aku baca dia ada macam-macam. Dia ada straw hat fallacy, dia ada sekian-sekian lah. Lepas tu yang sama antara mereka semua ni dia pun nak deviate daripada soalan asal. Contoh aku sebut tadi lah, kalau macam orang tanya sesuaikah hudud dilaksanakan di Malaysia? Jawapannya sebenarnya ya atau tak lah. Ya, hudud sesuai. Ataupun tidak, hudud tak sesuai sebab sekian. Tapi instead of dia jawab ya atau tak, dia akan jawab kita kena fokus dulu dekat kebajikan. Dia tahu tu. Ataupun dia kata banyak benda lagi nak buat. Dia tak buat yang hang gelut nak potong tangan orang. Contoh dia kata tu. Dia at one point dia tak jawab soalan. Dan kalau fallacy daripada pembacaan, dia akan bawa macam contohlah tajuk buku tu benda lain ataupun persoalan yang cuba dijawab tu tak dijawab sepenuhnya dan sebagainya. Bukan yang hang dapat understanding, hang akan misunderstood lagi benda yang dia cuba nak explain. So explanation tu tak jadi explanation lah. Sebab falasi dia banyak jenis. Ada yang tapi yang secara umum dia terbahagi pada dua. Kalau falasi formal dengan falasi tak formal. Falasi tak formal tu yang banyak jenis tu. Falasi cermin merah, cermin merah lah, cerun benda banyak ada dekat 15 atau 20 jenis. Tapi secara umum kita boleh tahu falasi tu adalah cara kita nak balas balik hujah orang. Kan? Balas balik hujah orang sama ada dalam konteks yang sama ataupun tak. Kan? So macam yang Pak Dia Mak dia orang tanya soalan. Tapi bila kita tak boleh nak jawab. Kilah kita kilah. Spin Falasi ni ada kaitan dengan romantik. Dia tak ada. Dia falasi tu dia benda dia false argument. Benda salah. Tapi kita nak betulkan juga. Macam ni lah bang. Gula itu manis. Manis itu gula tapi tak semua yang manis itu gula. Dia macam main orang tu. Spin lah. Dia banyak falsafah tu. Macam tu lah. Itu apa ni falasi. Kadang audience boleh buat fallacy. Macam contoh tadi. Dia takut yang dia cuba nak cakap kan, bila kita nak baca ni kita kena elak daripada fallacy tu. Sama macam berguru lah. Berguru dengan baca buku. Sama. Sebab yang baca buku tu yang tulis buku tu manusia. So bila hang baca buku tulisan dia. Contoh lagi bila fallacy ni buku yang kita baca tu, kita kata buku tu betul, kita kata buku tu betul, dan buku yang kita baca tu bukan bidang kita. Contoh kita ambil seorang agamawan baca buku pasal sains, dia terus claim buku tu, dia terus bagi fakta berdasarkan buku tu. Sedangkan kalau kita tengok buku tu bukan ditulis daripada seorang ahli sains pun. Sebagai satu contoh, seorang agamawan ni dia cuba ulas pasal isu vaksin, which is bukan pasal dia punya ni, daripada satu buku. Buku tu ditulis oleh seorang bekas prajurit Amerika yang masuk Islam. Degree mana? Jerry degree. Macam mana seorang prajurit bekas prajurit Amerika yang meluk Islam, dia boleh tulis pasal vaksin kan?
Berdasarkan dia ada resource dia lah. Dia tulis di sini. Dan seorang agamawan pula ulah isu pasal sains, ambil pada fakta tu. Dia tak bagi tahu fakta tu secara ni. Dia ambil terus seolah-olah kalau orang-orang awam, orang yang main masjid, dia dengar benda tu betul terus. Sedangkan dia tak rujuk benda tu kepada apa tu? Pasal dari segi sains pula. Benda tu macam mana? Pernah dengar satu seorang agamawan bila dia nak ulas pasal isu vaksin ni, dia ulas pasal sains. So, sebenarnya vaksin ni benda ni dilemahkan. Dia ni sebenarnya selamat. Dia ni untuk ni. Jarang kita dengar. Nak ada agamawan pun agamawan yang muda. Agama muda. Yang muda. Macam yang jenis Dulu ada belajar pasal sains lah. yang jenis dia pun kata, oh ini bukan bidang saya. Jenis-jenis dia cakap tu. dia kata ini bukan bidang saya, tapi tuan-tuan cuba balik pergi tanya kat doktor. Balik pergi jumpa ke doktor dekat klinik, pergi kat hospital kerajaan, pergi tanya vaksin tu datang apa. Yang tu memang aku pernah jumpa lah agamawan yang memang dia spesifik. Dalam bab ni kena sekolah lah. Dalam bab ni dalam bab ni sekolah lah. Aku dah. Dia macam sekolah tu maksud dia macam dia lebih kepada spesifikasi. Maksudnya doktor kalau dah hang belajar banyak pasal doktor dan sebagainya, memang perubatan je kerja hang. Kalau orang minta hang ulas bab agama, hang boleh ulas setakat mana yang hang faham je lah. Hang tak boleh nak go deep. Tak boleh sebab faham tu bukan bidang hang. Sama macam orang agama pun. Dia kena address lah. Sikap agamawan atau sikap kita sendirilah bila kita nak cakap pasal kita yang tak pandai agama, kita nak cakap pasal agama, kita kena address. Berapik. Disclaimer tu kena ada. Disclaimer Disclaimer kena ada. Aku bisa duduk dekat satu masjid. Masjid dekat sini lah. Duduk dekat masjid. Dia daripada ustaz sekian-sekian, dia jadi dia tak ni dia tak doktor sekian-sekian. Dia kata tu memanglah kita kata melawak. Dia yang abang pasal kalau macam hang ada darah tinggi tu cucuk ujung jari. Padahal kalau hak student yang duduk student medik dah duduk dalam tu, beza capillary artery dengan vein pun dia tu tak tahu. So bila start tu macam kita boleh start petikai biar betul. Tapi yang syok tu semua angguk. Hak duduk dalam tu semua okey. Oh dia ni ustaz je betul. Ustaz tak tahu semua benda. Tu kena dia betul. Jadi nak abang kata jangan sampai serban yang dia pakai tu butakan diri hang. Dia serban tu balut kepala dia, bukan balut mata hang. Hang kena tengok. Itu kira secara orang kata boleh nampak. Secara orang kata reality kita boleh nampak terus. Secara duduk sini kita nampak okey dia ni cuba nak cakap pasal sains, dia ni ustaz contoh. Tapi yang lebih halus lagi bila dia ustaz tapi bila dia tak mengajar pasal tafsir pun sebelum ni. Kepakaran dia tu lebih pada tajwid. Tajwid kan. Tiba-tiba bila dah famous apa semua ni, dia tukar profession. Dia dah belajar, dia mengajar pasal tafsir pula. Dan bila kita dengar tafsir dia tu, yang sebelum ni kita dengar pada Ustaz Norman Ali Khan yang betul-betul bidang dia bidang tafsir. Tafsiran dia pun tak sama. Dan tafsiran tu simply memang dah gone tu. Itu bayangkan benda tu lagi halus. Seorang agama yang nak cakap pasal agama tapi agama tu bukan bidang dia. Tapi time tu orang tak mau guna pula. Siapa-siapa yang tafsir ayat Quran ikut ke suka hati dia, siap ke tempat neraka. Tak boleh guna benda tu sebab dia ustaz. Sebab dia ustaz. Itulah. Sebab dia ustaz. So macam yang tu bukan bagi rosak balik ke masyarakat. Okey contoh, kita sekarang ni duk bincang pasal ulama dan sebagainya. Mungkin orang akan fikir. Orang akan fikir sebab kita bukan bidang agama. Kita cakap pasal farmasi je senang. Farmasi kita tak boleh somehow kita tak boleh nak explain pasal diagnose. Bukan bidang kita. Bukan bidang kita. Cuba orang main kata aku ni sakit ni lah. Kita tak boleh pandai-pandai main. Aku rasa hang ni sakit kanser lah. Tu kanser. Kita tak boleh buat tu. Benda tu bukan bidang kita. Even dalam farmasi, benda tu dalam medical, tapi tu bukan bidang farmasi. Macam tu lah sebenarnya kalau dalam bidang agama tadi tu terjemah. Sometimes orang sekular ni dia lebih faham dia punya limit dia. Compare dengan orang yang claim tak sekular. Macam mana ustaz dia ni tahu semua. Dah tak uji orang macam tu. Kena respect lah limit dia masing-masing. Sebelum kita nak rasanya untuk 10 tu dah dibincangkan. Sekarang lebih pada sesi pergulungan lah. Orang kata nak lebih pada perbincangan nak menjawab soalan balik tadi. Qari tanya tadi Abdullah bin Ubay. Dia kata bukan Nabi pernah kata ke Abdullah bin Ubay ni munafik.
Ada dalil tak? Aku tak sure kenapa Akhir tanya macam tu, atau dia saja nak test aku. Semuanya aku tak boleh nak cerita dengan jawapan yang lebih dengan jawapan yang paling baik. Sebenarnya benda tu pada konteks. Kita kena tengok pada konteks. Yang aku cakap tadi tu pada konteks yang seronok dengan emosi melebel. Adakah pada masa tu Nabi dengan emosi seronok melebel, Allah berubat ni munafik ni. Ini tengok pada konteks masa tu. Apa rasional yang Nabi cakap benda tu? Pada yang ulama yang cakap tadi, agamawan tu, apa rasional dia cakap benda tu? Apa rasional dia cakap dia ni munafik, dia ni mufti anjing contoh. Apa rasional dia cakap benda tu? Dia marah. Dia ni. So apa kesan baik dia? Apa kebaikan dia? Itu dia cakap. Pada Nabi dia cakap benda tu, maybe pada masa tu dia nak tunjuk kat semua orang. Dia kena habaq. Dia kena habaq benda tu. Itulah maksud dia. Jadi kalau contoh seorang ulama ataupun agamawan yang cuba dia kena habaq benda tu. So untuk apa? Dia kena cakap untuk apa? Dia cakap dia ni munafik. Reason dia sebab dia sini. Dia akan bagi kesan ni. Dia ada reason yang solid ke semua? Ulang dia. Yang aku cakap ni general. Bila dia nak melempahkan marah dah. Tu munafik. Harap jawab soalan Khuri tadi. Saya nak test aku je. Lagi kalau ada nak tambah ke? Yang tadi yang kata Start dengan Ali tadi. Also belum nak cakap pada sebelum apa tadi. Sebab abang pernah post satu posting pasal boy yang Sudah. Sudah. contohnya saya tahu orang satu buat EP interview balik Astro Awani kan tak jawab soalan, benda dia jawab. Lepas tu ada seorang start pass atau orang pass ni cuba tengok Nabi Yusuf saya dah jawab. Tapi sebab isu ni isu yang besar. So dia kata Nabi Yusuf ni dia beritahu macam ni sebab dia kawan ni iman dia Yusuf ni Panas. Perlu kita tengok boleh guna atau tak. Orang tu kita nak guna yang Al-Quran ni untuk bela pemimpin sendiri atau sebagainya. Orang tu nak kata kita ni betul lah. Sebab apa? Masa pun kena tak keluar dulu. Ada orang keluar kata Aisyah kena fitnah. Lepas tu Ustaz Fatimah balik Mekah, dia balik umrah, dia kata mana boleh kata macam tu kan. Dia bukan orang sahabat pun. Kan Nabi masa mengkol. So dia kata kita kena siasat dulu. Nabi pun siasat Aisyah kan. So konteks tu patut Ustaz Fatimah faham lagi daripada orang yang nak claim. So orang kata apa? Gerakan Islam ni adakah dia sekarang ni menggunakan ayat Quran ni untuk orang untuk membela kita? Kita lah jemaah paling benar antara paling benar sekali. Masalah antara yang kata gerakan Islam ni masalah depa bukan sahaja dari segi pelaksanaan yang depa kata depa nak bawa Islam tu. Masalah depa daripada nak deal dengan ahli-ahli bawah ni. Nak bentuk ahli-ahli bawah ni jadi orang kata orang yang berakal. Itu masalah, tambahan masalah kepada gerakan-gerakan Islam sekarang. Aku tak tahu sebab apa geng-geng macam ni wujud. Aku tak tahu sebab apa geng-geng macam ni wujud. Sama benda depa ni lah antara benda yang nak merencatkan gerakan-gerakan Islam yang sepatutnya depa ni lebih boleh orang kata bergerak. Depa ni boleh nak buktikan bahawa apa yang depa cuba bawa tu benda yang baik. Tapi dengan ada benda-benda ni lah, orang-orang geng-geng macam ni lah yang akan mencacatkan, merencatkan pergerakan depa tu sendiri. Tambahan memburukkan lagi, mencabul lagi agama ni sendiri. Bukan Islam. Itulah. Aku marah, aku emosi. Emosi tu pimpin lah. Biasa dengar pasal Khidir dengan Musa. Jadi Musa. Apa? Nabi Musa tak faham Khidir tak faham Musa. Contohlah kan, dia macam sesuatu orang agama buat, tiba-tiba kata dok, tengok macam mana dekat dalam cerita Nabi Musa jumpa dengan Khidir. Apa yang Khidir buat tu Nabi Musa tak tahu. Dan persoalan waktu tu jadi kesalahan. Dia akan guna macam jangan soal. Padahal kira kalau macam depa nak kata Nabi Musa tak boleh tanya dekat Khidir. Padahal Khidir kata aku akan explain lagi. Macam tu satu hal. Satu lagi relate balik dengan ayat tadi tu yang Nabi Ibrahim minta dekat Allah Taala, tanya dekat Allah Taala macam mana sekian. Malaikat tanya dekat Allah Taala, betul ke nak jadikan manusia atas khalifah atas muka bumi?
persoalan-persoalan tu boleh tanya soalan. Tak ada masalah pun tanya soalan. Cuma kalau guru kata kat hangpa, guru tu dah habaq dah. Tak apa, benda ni saya akan explain. Dengar dulu. Sama lah macam kita belajar dekat mana-mana sekolah, contoh tingkatan dan sebagainya. Kita dah terkalih dekat chapter 8. Kita dah buka dah chapter 8. Padahal dalam kelas baru belajar chapter 2. Cikgu akan cakap, sabar. Kalau macam kita tanya soalan chapter 8 data sat-sat, kita baru kat chapter 2. Semua kita bentang tadi ya. Ha. Benda kita nak bentang tadi, sat gear kita bentang tadi lepas ni. Macam tadi dah terbukti dah benda tu kita buat dah tadi. Yang itulah kena faham macam mana step-step nak ambil ilmu. Tak boleh terus tak boleh shadow sekat. Hang tak boleh nak kata macam ulama hang semua kidih. Ulama hang semua kidih, ulama orang lain semua Nabi Musa, tak boleh. Padahal Nabi Musa ilmuwan. Nabi kidih pun ilmuwan juga. Kita tak boleh nak letak macam tu. Islam ni tak secetek tu lah. Dia tak simply. Dia tak simplistik. Ambil ni, benda kena ada konteks. Bila bercakap kena ada konteks. Waktu Perhimpunan Agung UMNO, sana waktu Perhimpunan Agung UMNO pun ada juga yang jadi masalah pasal apa digunakan analogi Sayyidina Osman. Ikut Sayyidina Osman dengan Najib. Satu benda yang kita tak boleh nak kata tu. Tak boleh. Sebab apa dia kata? Sayyidina Osman kena sekian. Masih buat tanggungjawab dia. Kata, hang samakan dengan Najib. Benda tu berlaku kat semua macam aku kata tadi lah. Ni ada soalan sahabat kita Fazli Zainul. Dia kata, apakah tuan pembentang rasa pusat rawatan alternatif Islam yang menjual perkhidmatan scan, perkhidmatan pagar, jual ayak jampi dan ruqyah sebagai pembodohan menggunakan agama? Ya. Hang kena jawab sebab hang farmasis. Dia ni farmasis tau. Okey, baik. Boleh baca sekali lagi soalan dia? Dia kata, apakah tuan pembentang rasa pusat rawatan alternatif Islam yang menjual perkhidmatan scan, perkhidmatan pagar guna ayat Quran lah, jual ayak jampi dan ruqyah sebagai pembodohan menggunakan agama? Dia minta pendapat je. Pada pendapat saya lah kan. Ya, jawapan dia ya. Ia memang salah satu perkara yang agenda ataupun perkara yang mendorong ke arah pembodohan umat. Dan benda tu juga adalah salah laku pencabulan tak ada ayat-ayat suci Al-Quran. Bab pagar tu saya tak pasti. Sebab saya bukan ni. Sebab memang ada. Kalau dalam dari segi perkhidmatan Islam tu, kita boleh tengok Darul Quran. Ustaz yang diusahakan Ustaz Arundin. Darul Syifa. Dan memang benda orang kata kita kena percaya pada alam ghaib tu, kita kena percaya kan. Dan gangguan-gangguan pasal benda tu wujud. Even pada zaman Nabi sendiri pernah disihir kan. Pernah disihir. Jadi kat sini bukan maksud kita yang kata tadi kata pembodohan umat tu. Tengok pada benda yang depa nak bawa. Contohnya pasal saya buat tadi, boleh bagi contoh tengah hang. Bila doa. Kenapa kenapa terlalu mahal kita tengok kat sini? Kenapa bila nak kirim doa tu diletakkan satu harga saiz, ada harga, ada kategori pula doa semua. Sampai macam tu. Nampak? Dia benda ni kena tengok balik. Kapitalis agama atau perdagangan dalam agama lah. Contohlah tengok waktu dulu zaman Katolik. Yes. Tu CJ Indulgence untuk aku dosa. Kena ada surat. Sekarang doa kira padahal fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan kepada hamba aku yang bertanya tentang aku, kata aku dekat. Uji budak waktu da'in iza da'an. Aku istajab, aku terima doa ataupun kata panggilan tu lah. Even benda tu pun Allah Ta'ala dah habaq dah. Tak ada masalah. Ud'uni astajib lakum, minta aku akan bagi kat hangpa. Benda tu dah clear cut dah dekat Al-Quran. Benda paling mudah. Tu pun nak didagangkan. Benda tu lah. Dia jadi masalah pula bila contoh macam tadi yang saudara tu bertanya kan pasal jual untuk ayat-ayat dibacakan
ayat suci Quran kan. Betul tak? Persoalan dia kenapa perlu kalau contoh dia nak berjual dengan dia nak jual ayam mineral. Cumanya baguslah bila ayam tu orang kata kita baca benda tu kan, baca ayat Quran apa semua. Baguslah. Tapi kenapa benda tu ayam mineral yang RM1 jadi RM10? Jadi persoalan. Kalau contoh dia kata kami minta ikhlas, semangat ikhlas, kami ada jual semua. Bila minta semangat ikhlas, kenapa perlu ada fix harga? Dah harga yang tak masuk akal. Kita persoalkan harga yang tak masuk akal. Kalau contoh dia nak dia nak jual ayat ni seikhlas hati. Ayat ni dah baca Quran. Orang kata sumbangan kalau dia bagi RM20, dia bagi RM100 ke untuk sebotol tu, tak ada masalah. Benda tu jadi sumbangan. Satu lagi, kalau hang tak ikhlas tu, ustaz tu memang tak ada cari makan Tak ada cari makan lah. Orang kita punya ikhlas lain. Ikhlas ada masuk kat dia. Itu masalah lah. Macam okey, yang pasal minta duit waktu rawatan dan sebagainya. Ada benda tu kalau cik ambil sirah yang kata ada seorang kabilah Arab kot hak lalu dan sahabat Nabi kalau aku tak silap Abu Sa'id Al-Khudri kot yang dia buat ruqyah guna Al-Fatihah. Dan lepas daripada tu dia ambil kambing yang tim Arab tu bagi. Lepas tu tapi waktu tu sahabat-sahabat sangat berhati-hati sampai tahap kata sat kita tak boleh nak makan lagi kambing ni sebab kena tanya kat Nabi dulu boleh ambil ke tak. Tapi jumpa Nabi tanya dan sebagainya rujuk-rujuk ni kata boleh ke tak. Dan Nabi kata boleh. Dan Nabi minta sekok kambing tu. Nak habaq kata boleh ambil ruqyah tu boleh ambil bayaran dan sebagainya. Cuma tak adalah letak harga. Tak adalah sahabat tu bila sebelum aku ruqyah ni aku nak 20 ekor kambing. Dia tak letak lagu tu. Tapi kalau dah sebagai penghargaan ayat-ayat Al-Quran memang boleh buat untuk syifa dan sebagainya untuk menyembuhkan. Cuma contohlah nak bawa kepada kita fikir sikit. Contoh. Kalau dia sakit darah tinggi. Hang tak boleh nak depends dekat ayat ruqyah. Medication tak makan. Ubat apa pun tak makan. Ubat hospital tak makan. Duk kira langgar ayat jambi. Benda tu mungkin hang akan sembuh dan mungkin juga tak. Sebab guna akal memang tak boleh. Dia sakit hang darah tinggi ataupun kecil manis memang tak boleh. Memang tak boleh sembuh benda tu. Kira based on medication punya macam mana kita belajar secara perubatan dia memang benda tu tak ada cure. Okey. Orang akan argue. Orang kata kenapa tak boleh guna ayat jambi? Orang akan argue macam tu. Okey. Jawapannya, lah ni kalau orang tu kena sampuk dengan hantu dan sebagainya, hang bagi pil kat dia. Boleh tak? Hang bagi antibiotik dekat orang yang confirm jin masuk dalam badan dia. Kena histeria dan sebagainya. Hang bagi pil kat dia. Bagi antibiotik. Bagi antibiotik. Kita inject. Inject IV vancomycin bagi terus. Boleh ke tak? Tak boleh. Macam mana macam mana perubatan moden tak boleh nak solve masalah perubatan mistik. Macam tu perubatan mistik. Perubatan mistik tak boleh solve masalah perubatan moden. Kena faham benda tu clear cut lah. Macam mana nak tahu? Jangan sampai kita dismiss salah satu. Tak elok lah. Asal menjawab soalan saudara Fazli. Harap-harap lah. Kalau macam tak bantai lah. Dia memang suka jawab. Saya rasa sekarang dia sudah menjadi ancaman kepada ni. Boleh lah. Ada ayat lah. Baru aku nak komen apa ni? Semua Ada lagi. Tak okey. Macam mana kalau sakit mental? Tapi pusat rawatan Islam kata ni mistik. Yang Ustaz Amerika ke Omar apa mana? Omar Sulaiman. Omar Sulaiman dia kata kalau sakit mental tu pada secretary jangan komen. Anda tak nak komen? Maksudnya benda sakit mental tadi tu. Soalan dia tadi sana? Dia kata macam mana kalau sakit mental tapi pusat rawatan Islam kata ni mistik. Dia diagnose pula benda tu mistik. Maksud dia kalau kat sini ada konflik lah. Ataupun bacaan rujuk dah ni juga. Dia kata sakit mental ni sebab hantar ni iman lemah. Yang Quran pun tak over nak ni kan. Sebab tu hantar je raplah ni. Padahal benda tu ada kaitan dengan genetik, dengan ni merujuk pada orang tahu bukan pasal iman lemah sajalah. Sebab memang problem tu ada, depression ni is real. Bukan soal iman goyah ada. Soalan tu menarik juga sebenarnya untuk dibincangkan. Kalau kita nak cakap, saya kena ready dulu pergi silap cakap. Sakit mental mungkin
Yang tadi tu yang diagnose dia tadi siapa? Pusat Rawatan Islam. Pusat Rawatan Islam. Sebab yang diagnose tu Pusat Rawatan Islam. Jadi dia perlu diagnose ikut istilah dia. Contoh dia ada jawapan yang baik, dia ada jawapan tak baik. Cuma saya ingat ada jawapan tak baik je. Kalau untuk hati hitam. Dia dulu Prof Saad ada cakap ada jawapan yang kita tak boleh nak kata bila perubatan asal perubatan tradisional ni Semua salah. semua salah. Tak boleh. Contoh nak kata apa? Sat dia ada contoh. Okey, ada nak jawab dulu tak? Ni dah dapat, bagi nak dapat ni jawapan. Dia back to definisi je. Okey, contoh perubatan moden yang kita kata macam dia makan ubat dan sebagainya. Memang ada anti-depression pill. Contoh TCA tricyclic antidepressant dan sebagainya lah. Maprotilin, even kalau ambil sodium valproate kau untuk elok fit dan sebagainya, untuk elak masalah mental, masalah sawan. Satu lagi TCM. Maksud TCM tu apa? Traditional and complementary medicine. Maksudnya dia melengkapkan. Complementary tu melengkapkan. Melengkapkan. Yang tu fungsi dia, yang tu yang nak kena faham. Jadi of course kalau macam diagnose ikut bidang beza, dia akan dapat diagnose yang berbeza. Tak boleh pergi dekat doktor yang mengamalkan perubatan moden, dia kata kena sampuk. Tak. Benda tu tak kena dengan disiplin ilmu dia. Sama lah macam hampir dekat orang yang mengamalkan. Satu lagi masalah ada Pusat Rawatan Islam ni. Modern medication juga adalah rawatan Islam. So sekarang ni kalau dia boleh clear cut kata yang ni memang jin, yang ni memang masalah dia bukan genetik tak, masalah dia jin, ataupun kita kata makhluk halus masuk dalam badan dia. Kalau confirm tak ada masalah, teruskan. Soalan ni faham. Sebab benda ni pernah jadi kat makcik sendiri. Okay. Makcik dia dulu pernah ada allergic sebab silap makan ubat. Doktor tu dah cakap bukan silap makan ubat, doktor tu dah cakap ni adverse effect ubat. Boleh jadi ada allergic dekat ubat tu lah. Orang yang makan ni, certain orang yang makan boleh jadi allergic. Jadi bila makcik ni makan, benda tu jadi allergic. Sampai satu tahap allergic tu teruk, doktor tu dia treat as SJS, Stephen Johnson syndrome, which is satu keadaan alahan yang sangat-sangat teruk. Bahagian kulit ni jadi macam bekas-bekas bakar, melecok, melembung dekat hospital Bukit Bertajam. Dia masa tu dekat hospital lah. Tapi sebab keluarga tu dia lebih ke arah bomoh, ke arah perubatan yang bukan konvensional, bukan moden ni. Dia pun pergi panggil bomoh. Lepas tu bawa ke hospital, tanya ni sakit apa. Sedangkan kat hospital tu ada doktor. Tapi dia pun lebih percayakan benda macam tu. Kalau bomoh, takkan dia kata saya rasa ni sebab silap makan ubat. Dia takkan cakap macam tu sebab dia bomoh. Untuk dia treat orang, dia akan cakap ni gangguan ni. Dia akan cakap benda yang dalam bidang lah. Bila doktor, takkan doktor tiba-tiba adakah satu-satu doktor yang akan diagnose saya rasa ni gangguan. Doktor tak boleh nak diagnose macam tu. Last kali doktor kalau tak diagnose, kami tak boleh diagnose benda apa. Habis. Bisa sampai macam tu. Maksud dia kat sini, bila macam tu, ini soal integriti lah. Integriti orang tu lah. Faham bila kita betul-betul kita rasa macam contoh dari Pusat Rawatan Islam tadi, kalau dia rasa betul-betul dan benda ni jin macam tadi cakap Arian, benda ni memang jin. Depa memang setakat ni. Tapi tak salah kalau contoh, kalau selagi saya tak tahu disiplin Islam, rawatan Islam tu macam mana. Kalau dia kata tapi tak salah, somehow boleh usahakan jumpa doktor juga. Sebab bila traditional and complementary, yang dikatakan traditional and complementary ni, dia cuba nak integrate dengan rawatan moden. Maksud dia kat sini rawatan moden, betul, TCM ni akan bantu rawat TCM. Maksud dia tak bergantung kepada satu. Benda ni boleh orang kata membantu dalam nak menyelesaikan sakit, sesuatu penyakit tu. Macam tadi orang kata sakit mental, benda tak nampak. Jadi kat sini isu dia pasal orang kata orang yang merawat tu sendiri, integriti tu sendiri. Itulah jawapan yang saya boleh bagi. Minta maaf ada orang lagi soalan. Akak jawab. Siapa ni? Game on.
Tapi ni bukan pasal perubatan Islam semua tadi juga. Nak sentuh sikit dia bergantung yang ni lah. Sentuh sikit lah tentang perubatan Islam. Jadi kalau lagi dah tentang perubatan Islam, dia macam mana kalau kata antara sakit mental dengan gangguan jin dan sebagainya. Dia kalau dalam penyakit moden pun kita panggil apa? Simptom. Simptom. Ada simptom kan. Betul. Jadi kalau kata kena gangguan jin pun dia ada simptom. Kan. Itu kan kalau kata penyakit mental pun mesti dia ada simptom. Kan. Ada beza antara kena gangguan jin dengan sakit mental yang besar lah, yang memang sakit mental, yang betul-betul sakit mental. Ada simptom-simptom. Lepas tu tentang pusat rawatan Islam, dia bergantung pada macam tadi lah, tentang abang ni integriti. Adakah dia kata benda tu yang ni memang jin kacau, adakah betul-betul jin kacau ataupun dia nak cari keuntungan. Kan dia kata, jadi kalau aku kata yang ni sakit mental ni, habislah customer. Dia nak cari makan. Dia nak cari makan. Of course. Lah kali claim oh ni jin ni. Jin tu nenek mana. Baru dia boleh merawat, baru dia dapat duit. Lepas tu bila nak awak, lepas tu dia letak harga dan sebagainya. Lah kali kawan daripada tak ada sakit mental, Turun mental terus. Turun mental betul. Dia macam tu dah, dia berbalik kepada perawat tu sendirilah. Dan sebab kita tengok dekat Malaysia pun bukan semua nak kata tadi orang kata tak setuju dengan rawatan Islam dan sebagainya kan. Rawatan Islam tu ada wujud, memang ada. Kita tak nafikan benda tu. Tapi berapa ramai yang betul-betul merawat secara Islam tu, Yang mengamalkan tu yang merawat, yang betul-betul nak tolong orang, ataupun yang merawat yang sebab nak cari kepentingan, itu tak dipecahkan lagi dengan merawat yang betul-betul dia digunakan dalam Islam ataupun tak. Tambahan lagi. Tambahan Tambahan lagi bila pasal isu rawatan Islam ni, benda tak ada satu orang panggil apa? Certification. Dia tak ada benda tu sebab secara benda yang dia belajar secara berturun. Antara benda ini secara berturun, secara berguru. Kalau contoh doktor ni, dia ada dalam even doktor sendiri pun yang ada sertifikat boleh jadi salah guna ni. Salah guna dia punya kepakaran tu. Itu orang yang ada kepakaran, orang yang ada autoriti, orang yang ada sertifikat tambahan dalam depa tu. Tak boleh nak buktikan kepakaran depa tu lagi. Tambah. Apa sebab apa kata tadi yang soalan tentang pagang apa semua. Dia kalau ikut yang dulu dan sebagainya, ada tradisi rawatan Islam yang dulu, memang dia pun tak ambil duit. So memang tak ada harga kan. Kadang-kadang orang ramai untuk minta tolong dan sebagainya, dan dia ada kelebihan untuk merawat secara inilah, secara kaedah Islam memang dia tolong. Dan kadang-kadang dia nak ambil harga pun. Tapi yang jadi masalah yang sekarang bila masyarakat mula menang serong kepada rawatan Islam ni, sebab dia dah jadi bisnes. Okay, nak buang hantu RM100. Hantu pula bagi buang hantu raya RM500. Jenis hantu. Hantu tak wujud. Hantu pun sampai takut lah. Tengok ini lagi hantu raya, hantu aku kacau tak ada harga pun. Kan, mereka nak buang aku pun harga kan. Itu jadi benda tu jadi tak patut lah. Kan, sepatutnya Kapitalis mistik. Kapitalis mistik lah boleh buat apa ni. Itu saya tumbak lah. Tapi ini yang tentang buku ni, tentang buku ulama yang bukan pewaris Nabi kan. Satu macam kita tengok memanglah ulama kan, asal usul kata ulama tu pada kan, macam mana apa alim dan sebagainya lah. Dan ada juga yang berpendapat bahawa ulama ni bukan sahaja diletakkan untuk golongan agama, tapi ada juga kan yang saintis pun dipanggil ulama dalam bidang dia mahir, dia betul-betul mahir dalam bidang dia. Tapi kalau kita ikut kaedah uruf al-balad, maksudnya kebiasaan pada satu tempat, macam kita di Malaysia kita kata ulama tu memang khas untuk orang agama lah. Tapi apa yang tu tak kisah, yang tu bab istilah. Itu istilah biasa tak menggaduh bab tu. Cumanya bila kita katakan ulama yang semua benda yang dibuat, dan sebab kita tengok dalam sejarah dunia ada juga ulama yang dianggap oleh pengikut dia sendiri adalah ulama, tapi bagi orang adalah dia itu sesat. Ramai Mirza Ghulam Ahmad, contoh ajaran Qadian dan sebagainya. Bagi pengikut dia adalah ulama. Kan? Ya, bagi pengikut dia memang ulama yang wakil Tuhan dan sebagainya. Tapi
orang alim. Tapi daripada pendapat yang betul-betul alim ulama seluruh dunia mengatakan bahawa dia sesat. Sampai dengan kebutuhan, Imam Mahdi dan sebagainya. Jadi persepsi orang terhadap ulama. Kadang-kadang sosok tubuh tu sendiri yang claim aku ulama. Kan? Tapi sepatutnya ulama ni adalah gelaran yang diberi kepada dia. Pengiktirafan orang terhadap dia, bukan dia yang mengiktiraf diri dia sendiri. Dan ada orang dia punya syarat-syarat dia apa semua kan. Atau yang ulama-ulama besar dulu pun tak kata dia ulama. Kita yang kata okey ni ulama. Dan apabila kita cakap benda tersebut dalam konteks hari ini, dia yang ni daripada pandangan aku sendiri lah, kita banyak menggunakan istilah-istilah ulama semata-mata untuk kepentingan peribadi dan politik. Untuk konteks sekarang kan, kami kepimpinan kami ulama, semua ulama ni, kami parti politik lain tak ada ulama kan. Contohlah ini cakap gue nak pasal apa tengok pada kau baru tengok kan dalam PAS dalam PAS kita kata okey ada ulama, tak dinafikan ada kan. Ini cakap clear tak dinafikan ada kan. Tapi dalam amanah pun dia orang kata kami ada ulama lah kan, Ustaz Mak Wang dan sebagainya. Dalam amanah kami pun lagi udah ulama. Itu kalau DAP kata ada ulama kan. Okay. Ya maksud dia orang boleh claim benda tu. Tapi kita nak tengok sejauh mana dia punya tahap lama tu adalah daripada sudut pelaksanaan dia, bukan daripada cakap-cakap saja. Kan? Daripada cakap-cakap saja. Yang tu satu sudut. Yang satu sudut lagi adalah tentang pengikut bawah yang terlalu taksub. Ya, bila terlalu taksub tu lah yang dia bila dah terlalu taksub tu lah yang mencetuskan Syiah. Dan bila kan Syiah kan. Sedangkan kalau kita baca balik sejarah Syiah tu semua pecah sebab dia punya istihad politik semata-mata. Nak sokong pihak mana tadi. Bukan yang berdasarkan akidah pun. Tapi bila dah terlalu taksub pada satu sosok tubuh, sampai jadi macam sekarang kita tengoklah. Kacau sampai kacau akidah semua. Dan dia memberi gambaran yang buruk terhadap para waris Rasulullah kan. Ahlul bait itu semua dia salah. Jadi itu sebab pengikut bawahan. Dia claim kata yang ni dia ni wakil Tuhan dan sebagainya semua kan. Setiap cakapan dia betul dan sebagainya. Itu yang terjadi balik pada hari ini. Kan memanglah kita kata dia kami tak Syiah, dia hang terlalu taksub pada pemimpin apa yang pemimpin hang buat yang salah pun kata betul. Kan orang ni dia apa tak faham dia guna ilmu mantik. Faham. Kadang-kadang tadi tak sebut tadi tu. Kadang-kadang pemimpin tu dia tak cakap pun. Orang bawah yang kadang-kadang melebih. Yang lebih tulis yang ni Nabi Yusuf lah apalah ni. Dia tak pernah kata pun diri dia tak pernah cuba nak defend diri dia pun. Dia cakap berdasarkan pemahaman dia. Contohlah dia ni mungkin ada tak faham Tuan Guru Haji ni masuk awani baru tu kan. Cakap apa kan. Kan yang masuk awani betul ada orang kata yang ni kaedah jawab apa semua kan. Kalau siapa yang ikut ceramah dia memang dia jawab betul. Tapi yang bawah-bawah ni yang lebih dia apa? Kan lebih ikut ni kaedah Nabi Yusuf lah ni apa semua ni apa semua kan. Kenapa dia jadi itu? Tahulah daripada sudut okey anak defend nak punya pemimpin. Sebab dihentam oleh pemimpin lain kan. Bukan dihentam oleh pemimpin lain tapi pengikut bawahan parti lain. Sama dia dalam konteks parti bawahan juga. Dan orang tu hentam ni apa semua tu. Tapi janganlah sampai tahap bila menulis tu dia jadi macam satu emosi. Kan? Kalau siapa baca ada penulisan-penulisan lebih kepada emosi semata-mata. Nak kata yang ni tak faham. Lepas tu kalau bila Lim Guat Eng kita membual oleh RTM. Kenapa orang tak kata defend itu dia pun guna ilmu mantik? Atau tiba-tiba hang double standard kata dia ni tak jawab soalan? Di China. Sebab dia China ada DAP. Kenapa? Patutnya kalau betul yang tu prinsip orang yang betul bilang, dia pun guna ilmu mantik, dia buat ilmu mantik ni. Mantik tinggi. Dulu dengan belajar Sempatlah belajar asal. Belajar ilmu mantik. Umar Abdul Aziz kan. Lagi tinggi lah ilmu mantik lah. Patutnya hang jawab macam tu. Patutnya hang defend juga macam tu. Tapi
Tapi yang ni orang yang sama hentam pula. Pilih bulu. Dia pilih, maksudnya dia nak membetulkan apa dia punya politik lah, parti politik lah, sampai dia Kepentingan lah. sampai dia jamdek habis orang lain tu semua. Kepentingan. Kan, sedangkan macam ni lah, senang bagi aku kata bahawa tak semua yang ada dalam parti Islam itu faham apa yang dimaksudkan dengan parti Islam, dan tak semua yang duduk dengan DAP ataupun PKR tu tak faham Islam tu betul. Kan? Mungkin sebab sekarang situasi kita lebih memilih untuk bergaduh berdasarkan batang sosok tubuh. Memanglah orang kata DAP ni sebagainya apalah, macam-macam lah orang kata kan. Tapi ada benda baik yang dibuat apa? Ada ke benda baik yang dibuat? Pas. Ada ke benda yang tak betul yang dibuat? Kan? Sebab benda tu wasilah politik. Bukannya benda tu patutnya okey. Guna nama parti Islam. Habis Okey, betul. Ini betul semua. Memanglah kita tengok lagi orang yang akan jawab okey sebab apa gunakan Al-Quran sebagai dasar tertinggi, hadis, ijma' dan qiyas. Itu adalah on paper. untuk paper. Untuk on paper. Hampa dah ulang benda tu, tapi hampa tak buat pun benda tu. Apa guna? Lipat dia cakap. Buat lipat. Buat. Kan? Kalau kata on paper sahaja benda tu, hampa duk canang daripada sejak perubahan 1951. Tubuh kita ni apa laungan kita takbir dan sebagainya. Yalah, memanglah tahu kan, orang tahu benda tu. Saya faham takbir Allahu Akbar semua. Orang tahu. Tapi sejauh mana hangpa faham dengan Allahu Akbar? Kan? Kalau betul lah Allahu Akbar hangpa faham Allah Maha Besar, tak ada benda lain yang paling besar. Betul dah. Kan? Hang rasa kan kat sini masalah yang berlaku sini nak dimulakan dari mana? Penyokong yang parti politik itu sendiri ke, masyarakat yang neutral ke, atau pemimpin? Dia semuanya, kalau ikut pada pandangan aku sendiri, dia semuanya bergantung pada pemimpin dulu. Sebab pengikut bawahan akan tengok pada pemimpin. Kadang-kadang bila pemimpin ni dia buatkan statement yang kadang-kadang tak masuk akal. Kan, benda-benda yang tak masuk akal. Jangan trigger. Jangan trigger. Kadang-kadang benda-benda yang tak masuk akal dan sebagainya. Lepas tu orang yang rakyat bawahan dia tengok, oi pemimpin aku cakap ni, sudah boleh ni, sudah boleh buat macam ni lah. Aku boleh label orang. Sebab apa? Sebab pemimpin dia label orang. Aku boleh memunafikkan orang sebab apa? Pemimpin pun menafikkan orang, pemimpin pun kafirkan orang dan sebagainya. Jadi benda yang tu daripada, kalau kata nak sebagai anak kita nak ubah balik mentaliti dan sebagainya, dan mula daripada atas. Kalau katalah kita nak mula daripada bawah, boleh, tak ada masalah. Tapi bila kita, contohlah aku ahli besar, ni semua ahli besar, siapa je nak dengar kita cakap? Figure lah benda tu. Maksudnya dia kena, mestilah kena ada figure yang Sekoh. Sekoh kan? Aku tak sekoh ni walak dan yang tu pun ada masalah walak lah kan. Bukan masalah daripada sudut benda konsep tu. Dia masalah pelaksanaan. Apa faham oi? Tak kira aku nak cakap. Dia orang nak ikut. ikut. Kata dia ni yang tolak habis walak dan tak, bukan. Yang tu semua betul. Benda dah ada dalam Quran, Nabi pun dah duduk, tak ada masalah. Kan? Tapi dari sudut pelaksanaan tu mana hampa menghayati benda tersebut? Jom mana hampa praktikkan? Jadi bila macam balik pada soalan, kalau kata pemimpin atas ada tunjuk benda yang betul, minggu bawah tak ada masalah lah ni ikut. Macam tu lah. Yang tu daripada yang poin kedua. Yang poin ketiga tentang yang 14 kali buku apa, bukan kitab suci dan sebagainya. Tapi sebelum tu pun dia cakap tentang apa, Masalah akidah. Sekula semua tu kan. Dia bagi aku, memanglah kita yakin bahawa pemerintahan Islam tu terbaik. Kan? Yang tu memang aku akui, aku claim disclaimer. Kan? Memang betul pemerintahan Islam terbaik. Okey, kita dapat tengok dulu daripada sejak Khulafaur Ar-Rasyidin sampailah sampai kejatuhan Khalifah dan sebagainya. Tapi bagi aku sendiri, dia sistem tu baik, sistem tu okey. Tapi kadang-kadang orang yang melaksanakan sistem tu tak okey. Berapa banyak contohlah kita kata tadi apa yang diberi contoh orang yang merobohkan Kaabah dan Panglima Umayyah tu, apa, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia duduk di bawah pemerintahan khalifah.
di bawah pemerintahan khilafah Bani Umayyah. Tapi perangai dia sistem Islam, sistem yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi pelaksanaan dia tu zalim. Dia bunuh ramai sahabat, ramai tabi'in. Dia lah yang pancung kepala Abdullah bin Zubair, dia lah yang meruntuhkan Kaabah dan sebagainya. Sistem, tapi dia duduk dalam sistem Islam. Berapa banyak, kalau contoh kalau kita guna logik akal lah, orang kata aku Mu'tazilah lah, guna kan Dia Mujassimah semua dia. semua aku Khawarij semua Wahabi semua aku Dia wakil Kan? Syiah. aku Syiah, aku imam ke-13 semua. Apa kalau kita tengok, kalau betul lah contoh sistem Islam, sistem tak ada masalah, tapi kenapa tahun 1924 nya tu? Yes. Kenapa jatuh? Sepatutnya sistem Islam mestilah Allah pelihara kan, sampai patutnya sampai kiamat tak jatuh kan, tapi sebab apa? Sebab Allah nak tunjuk pada kita, walaupun sistem ni aku yang bagi, tapi apa tak jaga, ikut apa? Dah habis contoh kan, untung kan, sebab semua dengan izin dia lah kan. Tapi asbab yang nak jatuh tu hampa tengok, pemimpin korak, main perempuan, main judi, minum arak, hedonism terlalu banyak, tapi guna claim kami sistem khilafah. Tak guna juga kalau pelaksanaan. Orang lepas tu kita pula kata apa, demokrasi ni kufur. Yang tu dia lah istihad Syed Qutb kalau tak silap aku. Kata bahawa demokrasi ni kufur sebab guna sistem barat, tak guna sistem Islam. Tak silap aku lah. Demokrasi, sosialis, liberal dan sebagainya. Ada tak kerajaan yang liberal, kerajaan yang komunis bertahan? Ada. Cina sampai law komunis masih lagi bertahan. Sebab apa? Pelaksanaan. Cuba sama komunis, tak sama pemerintahan komunis, sosialis dan sebagainya. Dia maksud dia bukan bergantung pada sistem. Dia bergantung pada siapa yang handle sistem tu. Tak. Maksud dia kalau kata okey macam kita contoh, kita sistem demokrasi kan, ada perlenggahan dan sebagainya. Tapi kalau kata urus takbir dengan baik, Islam terjaga. Jaga. Kalau urus takbir dengan baik lah kan, dan tak ada rasuah. Maksud dia Islam is not kita terlalu claim okey ini Islam, claim di mulut tapi pelaksanaan out. Buat apa kan? Maksud dia sistem tu memang tahulah, sistem demokrasi semua ciptaan manusia kita tahu, tapi sistem tu boleh jadi asbab tak untuk kita angkat Islam dekat, kata boleh jadi asbab untuk kita letak Islam dekat, tak ada masalah, buat je lah. Bukan semestinya nak tunggu khilafah, tunggu khilafah tunggu Imam Mahdi dengan Nabi SAW keluar baru nak khilafah balik. Ya, sebab benda tu dah ada dalam hadis dan sebagainya. Sebab tu tadi pun Cuma nak tanya, sistem yang katakan sistem pemerintahan Islam tu semua, itu syariat ke? Fiqh. Itu fiqh ke syariat? Asal fiqh. Sebab Nabi tu mana ada sistem monarki. Umayyah dia Islam. Dia Nabi sedar dia tak ingat pengganti pun. dia cuma ialah sistem je lah. Sistem pemerintahan Islam. Cuma Nabi pun tak namakan calon siapa yang nak Ah, ganti dah. okey. Maksudnya Nabi tak tetapkan. Dia biar. Maksudnya Kalau tahun selepas tu mestilah sahabat-sahabat macam tak gaduh fikir oh siapa yang ganti Nabi je jadi imam. Kalau Nabi dah bagi tahu dah okey lepas aku Abu Bakar Orang tak fikir. orang tak fikir lah lanjut terus. Sebab sahabat lah yang paling walau. Nabi dah kata orang macam ni, okey memang saya bakar selepas ni. Dah, dia tak kata. Tu dia bincang. Dia tengok balik benda yang paling dekat. Okey, sekian. Dia pun guna akal dia tu. Maksud sistem pemerintahan Maksud dia, Islam ni bukan syariat kan. Dia bukan syariat lah. Jadi kita boleh nak guna lah sebenarnya demokrasi apa benda asas benda tu memenangkan Islam. Ya. Loh, dulu pas tak pro demokrasi kan. Macam tak pro pada perlembagaan dan sebagainya. Sekarang dia tak okey kita ikut demokrasi, kita ikut sistem perlembagaan, sebenarnya boleh. Dia pelaksanaan dia tu boleh berubah-ubah lah. Cumanya dia punya mimpi tu. Tapi itulah bila orang kata sebab kalau kita kata lah kita nak memperjuangkan negara Islam, kita kata benda macam ni. ISIS pun claim dia nak buat negara Islam. Kan? Maksud dia bukan daripada istilah. Kan? Sebab tu dia bukan daripada istilah kita nak buat apa, tapi macam mana kita nak buat bagi jadi. Kan? Kalau kita buat negara Islam, rakyat berpulau duduk tepi jalan, gelandangan bersepah-sepah, Islam macam tu. Kalau kita claim kita buat negara Islam. Kalau kita claim Kita claim kita buat negara Islam. Contoh paling mudah, ambil negara Mesir. Ada Universiti Al-Azhar
berapa ramai makam para sahabat dulu kat sana. Berapa banyak? Ada. Tapi tengok dia punya negara macam mana. Dia claim dia negara Islam, kami negara Islam. Dia claim. Nak tambah pula kami orang Arab. Tambah lagi. Claim lagi. Tapi tengok negara dia dengan kotak, dengan perangai tak apa-apa sebagainya. Sebab tu kata bukan claim diri tu negara Islam, tapi cara pelaksanaan dia. Itulah nak tekankan. Dan kalau kata kita contoh parti kami terbaik. Kenapa? Sebab kami ada usrah. Kami ada usrah, kami ada syura dan sebagainya. Militan pun ada syura bang, militan pun ada usrah. Kan Jemaah Islamiah, apa lagi yang aku ISIS, Daesh semua ada usrah. Kan? Itu takkanlah benda-benda tu kita nak claim. Kan? Dan sekarang ni bukan zaman kita nak claim. Tapi sekarang kita nak buat benda. Mungkin sebab dah terlalu kontang sangat tu. Sebab grup tu dia dah terlalu kontang. Contoh kita kata tokoh-tokoh dah meninggal habis lah. Tokoh-tokoh yang di sanjung-sanjung tu meninggal habis lah. Lepas tu dia dah tak ada apa dah. Yang dia produk yang dia nak ketengahkan, dia terpaksa claim lah. Kata jangan tinggal dah. Sebab ni Islam. Macam Liverpool lah. Allah. Dia tak boleh main bola lah. Dia pun boleh claim depa dulu menang. Depa boleh claim depa European King. So dulu depa menang beberapa kali Champions League lah. Yang tu management. Nampak? Nampak? Salah FSG. Liverpool only backing. Dia orang macam tu lah. Itu practical example lah. lah. Jadi macam yang ada quote apa tentang sejarah apa? David Dada apa? Pasal sejarah Cina. tokoh-tokoh Islam. Kita nak mendabik dada, sekurang-kurangnya kita boleh dabik dada. Kita ada tokoh. Yalah sepatutnya tak payah ada dabik dada kan. Bahkan tak asal pun dabik dada tu kita ambil daripada kita ambil depa punya semangat, kita ambil depa punya usaha tu kita jadikan sebagai orang panggil pedoman ke apa benda lah untuk kita buat balik benda tu. Tapi yang jadi masalah sekarang lu claim macam tadi claim benda lama kan. Kalau sejarah apa kalau dia bila perkataan kalau bagi kalau boleh bang kalau kalau macam itulah yang semua. Tapi yang tadi lupa nak ulas yang lain dulu sebab yang buku bukan kitab suci kan. Bagi buku dan buku memang bukan kitab Of course lah memang kitab suci. Apa dia tentang kadang pengharaman buku dan sebagainya tu semua. Dia tengoklah dia kadang-kadang yang haram buku tu pihak autoriti yang pihak yang ada kepentingan. Dia mungkin haramkan buku sebab dia tak mahu orang baca, orang tahu kesilapan dia. Itu lah. Dia macam yang hang cakap tadi nak membiarkan masyarakat ni bodoh. Itu daripada satu sudut. Sudut yang kedua pula adalah masyarakat sendiri tak mahu ambil benda untuk dibaca, takut nak baca. Kan contoh lah tadi kalau dalam usrah hampa letak buku Komunis Manifesto pada apa salah lagi baca. Kalau duduk dalam bulat baca. Oh tak boleh ni apa ni. Memang komunis. Kafir. Kan tanya ni kafir ni apa? Hang baca buku. Ni Komunis Manifesto. Hang baca. Dia tak baca tapi orang kata ni kafir. Maksud dia terlalu takut. Hang baca tu. Ya, contohlah bila baca buku kan. Kalau baca Tuhan aku bukan Allah. Ada yang tu. Lemah je hang. Maksudnya takkanlah sampai tahap tu bila baca satu-satu. Rasanya dah sampai dekat tu kot. Conclude. Baik, untuk conclude maksudnya buku ni aku syorkan untuk semua orang boleh baca sebab dia tak guna sangat bahasa yang complicated dan banyak benda yang dia bagi example. Cumanya ada certain example yang dia bagi dia tak bagi terus example, dia general. Maksudnya dia expect kita faham. Contoh kisah pasal sirah, dia just ambil kisah tu je. Basically tak faham kisah tu. Contohnya dia ada bagi contoh pasal surah At-Tahrim ayat 1 yang kisah betul Nabi mengharamkan diri dia daripada satu yang halal. Dia tak cakap pun benda apa, madu ke apa ke, dia tak cakap. So kalau contoh macam aku yang first time tak tahu pasal ayat tu, aku jadi blank benda apa. Tak apa benda yang kita kena buat, something yang kena buat homework sikit.
kena usaha lebih sikit. Tapi tak banyak benda dia akan bagi example dan dia akan terang pasal istilah-istilah. So Sangat penting. untuk haf, aku rasa untuk haf daripada buku ni berkaitan dengan tajuk, pada haf lagi mainly pada artikel-artikel yang tapi bukan artikel yang kosong lah. Banyak artikel-artikel yang lebih kepada untuk buat kita cakna, untuk kita buat fikir, untuk kita kata betul juga apa dia cakap, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul, macam tu lah. Jadi itu dah setakat ulasan. InsyaAllah aku akan membuat ulasan yang bertulis pula selepas ni. Jadi itu saja dari saya, Muhammad Ashraf bin Kamil Zaman. Salah silap minta maaf. Jadi Allahu'alam.